بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan Imam, pengerusi, jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita duduk di akhir Ramadan ini dan kita melihat amalan orang-orang terdahulu daripada kita, para salafun as-salih, bila mereka berada di akhir Ramadan, mereka berada di antara perasaan mengharapkan Allah terima amalan mereka dan takut Allah tak terima amalan mereka. Sebab tu kita duk minta tiap-tiap malam pada Allah, kita minta keridaan Allah. Kita duk minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami nak keridaan kamu dan kami nak syurga kamu. Ya Allah, kami tak mau kemurkaan kamu dan kami tak mau azab api neraka kamu. Hak kita duk minta tu besar, bukan kecil tuan-tuan, besar. Kerana dengan redha Allah, Allah terima amalan kita. Saya bawa contoh semalam di Desa Aman, Padang Merah. Kalau Allah Ta'ala redha kepada satu hamba dengan amalan dia yang sedikit, Nabi SAW respon kepada satu orang yang baru masuk Islam, kemudian dia meluru ke medan jihad, kemudian faqatala hatta qutil, dia berperang, akhirnya dia terbunuh dalam peperangan itu. So masa dia duduk dengan Islam ni pendek aja. Dia masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, mai seruan jihad, keluar pergi perang. Dalam peperangan itu Allah takdirkan dia syahid. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, amila hadza yasira wa ujira katsira. Nabi kata, hamba Allah ni dia buat amalan sikit tapi Tuhan balas banyak. Kita duduk dengan Islam 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun boleh jadi. Kita duduk dengan Islam ni lama. Dan kita harap di penghujung umur kita esok, dengan keredaan Allah, dengan amalan hak Tuhan terima ni, kita mati dalam keadaan baik dan Allah redha kita, Allah bagi balasan yang banyak. Tapi hak Nabi nak sebut apa tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala redha kepada satu hamba, Nabi kata amila hadza yasira, dia ni satu orang yang buat amalan sikit baru, dia baru masuk Islam, orang lain dah lama dah dalam Islam. Tuan-tuan, Nabi nak abang apa? Sembahyang dia tak banyak lagi, puasa dia belum mula lagi, zakat dia tak start keluar lagi, tapi Allah Ta'ala redha kat dia, Allah Ta'ala berkenan kat dia, Allah Ta'ala suka kepada kesungguhan dia dengan Islam, Allah berkenan dengan ibadat dia, dengan niat ikhlas dia, dengan Islam yang ada dekat dia. Wa ujira katsir, Allah takdirkan dia habis umur dalam perang, hak dia baru saja masuk Islam tadi ni, dia habis umur di situ, Allah balas dengan balasan besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, saya teringat kata-kata Al-Imam Hasanul Basri. Bila kita duduk di akhir Ramadan ni, kita nak muhasabah ni, takut-takut Tuhan tak terima amalan kita. Maka tanda Imam Al-Hasan Al-Basri, Sultanul Awliya, bagi pandangan, ada tanda
tanda orang yang Tuhan terima amalan dia dalam bulan Ramadan ni. Apa dia tanda dia? Kita nak tengok. Kata Al-Hasanul Basri, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Kata Al-Hasanul Basri, sesungguhnya tanda Tuhan balas kebaikan tu dengan pahala, Tuhan terima amalan baik itu dengan Tuhan nak bagi pahala, tanda dia apa dia? Al-hasanah ba'daha. Lepas habis Ramadan esok, dia akan terus buat baik. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau dalam bulan puasa, bulan Ramadan ni dia dengan ibadat sembahyang dia, dengan tarawih sunat dia, bulan lain tak ada tarawih tapi dia akan continue dengan sembahyang sunat lain. Itu makna Allah terima ibadat dia. Takut-takut apa tuan-tuan? Al-Hasan Basri nak beritahu, takut-takut ni kita ni jadi orang yang ibadat bulan Ramadan je, bulan lain tak ibadat. Yang ni sebagai ulama sufi dia kata apa? Ada manusia yang kenal Allah bulan Ramadan, tak kenal Allah bulan lain. Na'udzubillah. Dah bukan nak pelemah semangat ni, dah. Tuan-tuan main ni bagus dah. Ada sahabat kita tak main. Tapi kita nak bagi tahu, takut-takut di antara yang kita duk main, duk buat ibadat ni, kita terbahagi pula kepada dua golongan. Ada orang dia hanya kenal hak Allah dalam bulan Ramadan je. Ada orang kenal fakir miskin bulan Ramadan je, tak kenal dah fakir miskin bulan-bulan lain. Ada orang berasa nak derma bulan Ramadan je, bulan lain tak ada kegemaran nak derma pun. Ada orang suka i'tikaf bulan Ramadan je, bulan lain macam biasa balik. Nabi SAW, Aisyah kata apa? Nabi SAW ni, kana Rasulullah SAW, kata Aisyah, iza amila amalan asbatahu. Saya ulang balik. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Muslim kata, Nabi SAW iza amila amala, bila Nabi buat satu amalan. Tuan-tuan duk buat sembahyang sunat. Tuan-tuan, bulan Ramadan saya tengok di kalangan kita ramai tak lepas untuk sembahyang qabliyah isyak, ba'diyah isyak. Betul tak? Pasal apa? Pasal kita nak sembahyang tarawih. Pasal kita duduk dalam masjid dah. Baik, bagus tu. Lebih bagus kalau tuan-tuan keluar daripada bulan Ramadan esok, kita keluar daripada bulan Ramadan, kita sama macam tu. So Nabi SAW kata Aisyah, iza amila amalan, bila Nabi buat satu amalan, asbatahu, Nabi akan tasbit, Nabi akan tetap buat amalan tu, Nabi tak tinggal. Yang ni yang dipanggil amalan yang paling Allah Ta'ala suka, wa in qalla, walaupun sikit tuan-tuan buat. Jadi tuan-tuan nak keluar daripada bulan puasa, bulan Ramadan ni, nak bawa apa keluar esok? Takut-takut tuan-tuan, wal'iyazubillah, malam raya terlucu habis. Sungguh malam raya bukan tak bagi seronok, bukan tak bagi seronok, tapi takut-takut terlondeh habis hak sebulan. Tuan-tuan faham tak terlondeh habis? Ba'diyah maghrib entah pergi ke mana dah, isyak entah pergi berapa, nah, subuh entah macam mana, sunat-sunat hak kecil-kecil pun terlupa habis dah. Kelang kabut lah pagi raya tu, tidur lambat, duk bakar macam-macam tengah malam tu. Jaga-jaga subuh pun dekat nak gajah dah. Takut orang semayang raya tak kita dan kelang kabut mandi sunat pun terlupa habis dah. Tuan-tuan takut hal tu? Bulan puasa, bulan Ramadan ni punya dahsyat ni ibadat ni. Ni kata Al-Hasanul Basri, tanda Allah terima amalan kita apa tuan-tuan? Al-hasanah ba'daha. Kebaikan hak kita duk buat tu, dia continue. Selepas tu macam tu juga. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, wa min uqubati sayyi'ah, tanda kalau dosa tu Tuhan tak ampun, tanda nak boleh habuan esok di akhirat ni, kita duk minta Allahumma innaka afu, Allah Tuhan yang maha pemaaf, tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah maafkanlah kesalahan aku. Minta Tuhan ampun kesalahan kita, minta Tuhan padam buang apa yang salah kita buat, minta kita bersih daripada dosa. Wa min uqubati sayyi'ah, kata Al-Hasan Al-Basri, tanda kotor jahat kita buat tu duk ada lagi, tak hilang, tak hilang. As-sayyi'atu ba'daha,
jahat tu duk buat lagi lepas Ramadan esok, duk buat lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dia kata fa iza qabilallahu al-'abda fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah. Kalau Allah Taala terima amalan kita, Allah Taala bagi kita senang buat ketaatan. Sebab tu ustaz-ustaz, tok guru duk tegak, jaga-jaga bila masuk je dalam bulan Ramadan, masuk saja bulan Syawal, pada hari terbenam matahari Ramadan, ulama kata kita boleh cek diri kita, amalan kita Tuhan terima tak terima sebulan, dengan formula kata Al-Hasanul Basri, dua formula dia. Yang pertama, baik hak kita duk buat bulan puasa tu berasa nak buat lagi ke tak? Kalau duk berasa nak buat lagi, tak habis lagi semangat ibadat tu, dia masih lagi dengan semangat nak buat ibadat tu, raya-raya tapi dengan ibadat dia sama juga. Quran dia tak tinggal, walau kalut macam mana pun dia pada hari lebaran tu, dia tak tinggal. Dia macam tu juga, sedekah dia sama juga pada bulan-bulan yang lain, continue ibadat tu, tanda Tuhan terima. Tapi kalau dia lagu full stop dekat bulan Ramadan, tuan-tuan, ni kita takut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak sebut ada 6 tanda kalau Tuhan terima amalan kita. 6 tanda. Yang pertama, ulama kata ziyadatut ta'ah. Ziyadatut ta'ah maksud dia apa? Ketaatan kita bertambah. So kita lalu bulan Ramadan, bulan puasa, keluar esok, kalau ada benda hak tambah sebelum daripada bulan Ramadan ni, ada tambah. Contoh saya bawa, sebelum bulan Ramadan tak rajin baca Quran, tapi kerana masuk bulan Ramadan dok rajin ikut tadarus halaqah ni, dia jadi suka baca Quran. Pasal dia pandai tajwid sikit-sikit, dia dapat betul bacaan dia pun elok sikit dah, dia berasa gemak nak baca Quran, dia terus dengan amalan tu. Sedang sebelum Ramadan dia tak buat apa amalan tu, itu tanda Tuhan terima amalan dia. So kalau ada amalan ibadat kita hak tambah lepas bulan Ramadan, tu tanda Tuhan terima. Berasa sayang nak tinggal sunat rawatib ni, rasa sayang. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan kita rajin, pas sahur mai masjid, mai surau, dan buat sunat subuh, mai masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, berasa sayang, aku tak boleh tinggal, sebulan aku tak pernah tinggal. Berasa sayang dengan sunat subuh tu, tak mau tinggal. Macam mana kalut pun dan juga buat, kalut macam mana pun dia buat juga di rumah, start motor main masjid, main surau, dan juga sunat buat di rumah. Nah, abang kata apa? Ini tanda Tuhan terima amalan kita. Satu. Yang kedua, kata ulama, as-sabatu 'ala ta'ah. Ketaatan ibadah kita duk buat selama ni, dia mudawamah, dia panggil, dia sentiasa dia buat. Hak tadi hak tak pernah ada, tiba-tiba kita buat, tu satu. Yang ni benda hak kita duk buat dah, tuan-tuan. Selalu ulama-ulama sebut, bulan puasa sebulan boleh puasa, Syawal 6 payah nak habis. Ingat senang 6 sebab 6 tuan. Mau kalau sebulan kok tak habis terus kita ni. Nah, bulan Ramadan 30 habis pasal wajib. Bulan Syawal 6 tak wajib berterusan, boleh je nak cabut-cabut, nak kapit Isnin Khamis pun dan habis. Tapi susah sebenarnya tuan-tuan. Pasal apa? Ini kata ulama ni, as-sabatu 'ala ta'ah, nak tetap buat ketaatan lebih susah daripada nak mula buat. Sama lah saya cerita tutup guru dulu, tuan-tuan, kami masa duduk menghafal Quran dulu, nak menghafaz Quran susah, tapi nak mengekalkan hafalan hak dah hafal lagi susah. Nak start baca Quran satu muka surat, dalam keadaan kita tak pernah baca satu muka surat, kita duk baca sikit-sikit, kita baru nak start dengan satu atau dua muka surat, susah. Tapi lepas dah baca, nak pastikan hak umur bertambah lepas tu sama macam tu juga, lagi susah. Anak-anak kita hak tahfiz tuan-tuan, mereka duk baca Quran, ada yang baca sehari juzuk, ada baca sehari 2 juzuk, ada baca sehari 3 juzuk, ada 10 kali khatam, ada sebulan sekali khatam. Baik, bagi hak sebulan sekali khatam, dia boleh buat waktu dia duduk mengaji.
Lepas habis dia mengaji esok tuan-tuan, tuan-tuan ingat senang kah? Waktu dia dah kerja, dia dah berumah tangga, dia dah ada anak-anak, dia nak pastikan dia khatam 30 hari. Macam mana dia khatam di ma'had tahfiz? Bukan senang. Ni nama dia as-sabatu ala ta'ah. Tak senang. Kita duk buat ibadat ni susah, tapi tuan-tuan hak duk buat dah nak pastikan tak tinggal langsung, itu susah. Jadi yang kedua tuan-tuan, tanda Tuhan terima amalan ialah as-sabatu ala ta'ah. Yang kedua. Yang ketiga kata ulama, taharatul qalb, hati mau bersih. Bulan puasa ni jaga mulut tuan-tuan nak abang ni kan. Tu pun tuan main dengan Facebook lah apa tuan-tuan. Allah, dia tak jaga hak mulut tak keluar, hak tangan keluar. Tu sungguh. Mulut tak kata tapi tangan duk kata. Kata ni bukan-bukan. Serupa tu. Tuan-tuan tahu, hati hak bersih ni tak mudah untuk kita hadirkan. Kita tazkiyah ni sepanjang bulan Ramadan, tazkiyah, bersihkan hati. Pastikan tuan-tuan keluar daripada bulan Ramadan nanti taharatul qalb, hati bersih. Hak sebelum bulan puasa duk rajin mengata Quran, tak mau kata Quran. Hak sebelum bulan puasa duk buruk sangka, suka buruk sangka kat orang. Bukan dia kenal pun syekh tu, tapi orang habang sepatah dia kata tu no tu pasang dah. Orang kita ada lagu tu, dia tak kenal pun contoh anda, dia tak kenal pun kawan tu duk ada di Kuala Lumpur no, tapi orang cerita buruk kawan tu, dia tu no, dah tak sangka semua, tengok muka bagus pun buruk sangka. Hati tak bersih. Hati tak bersih ni tuan-tuan, tak boleh buat apa. Kata ulama, tanda Allah Ta'ala terima amalan, hati bersih. Buruk sangka tak mau, su'uzan tak mau. Banyak sangka-sangkaan ni. Kita ni duduk di alam hari ni tuan-tuan, alam teknologi maklumat tuan-tuan. Dia maklumat duk ada di awang-awang ni tuan-tuan. Tuan-tuan hati-hati, inna ba'daz zanni ismun. Kata Quran sebut, sesungguhnya setengah daripada sangkaan semua dosa. Sungguh tuan-tuan. Berapa ramai daripada kita tak kenal pun satu hamba Allah, orang cerita buruk dia, kita 50% percaya. Zon. Lepas itu terbukti, contohnya dia tak bersalah, dia tak buat pun benda tu, dia tak macam hak kita duk sangka, ismun, dosa. Kita dah pergi cerita kat orang dah, nak kena pergi jumpa pula Syekh ni, aku kena minta maaf kat dia pula. Pasal apa? Pasal aku dulu percaya, sekali dengan aku percaya, aku pergi pengaruh orang lain pula. Hati mau bersih. Yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ingat akhirat. Yang keempat, buat apa pun ingat akhirat. Saya buat cerita sahabat-sahabat Nabi yang hebat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, hati mereka terikat dengan akhirat, cukup kuat. Tuan-tuan baca sejarah para sahabat yang masuk Islam, syak je duduk dengan Islam, syahid di jalan Allah. Di desa mana saya sebut cerita Ikrimah anak Abu Jahal, masuk Islam selepas Fathu Makkah, duduk dengan Islam tak lama. Bila mai peperangan Yarmuk, pergi keluar berjihad. Tapi sebelum dia, lepas dia masuk Islam, dia minta Nabi tolong doa Allah ampun silap yang dia pernah buat. Nabi doa depan-depan dia, ya Allah ampunkanlah Ikrimah di atas setiap permusuhan yang dia pernah buat kepada Islam, kepada aku. Ampunkanlah dia setiap perjalanan yang dia pernah buat untuk lawan Islam, tiap-tiap perang yang dia pernah terlibat untuk perang dengan Islam, tiap-tiap apa semua, ampunlah dia ya Allah. Ikrimah bila dengar lagu tu, dia rasa lega. Dia kata raditu ya Rasulullah. Dia kata aku redha ya Rasulullah. Baik, Ikrimah selepas itu keluar pergi berjihad dalam perang Yarmuk. Allah bagi syahid. Siapa sangka kan? Siapa sangka? Sebab tu kita jangan duk tengok orang jahat, kira dia ni jahat sampai mati dah. Saya bawa dua cerita tuan-tuan di banyak tempat untuk iktibar kita. Satu hamba Allah di zaman Nabi, dalam hadis Bukhari, duk perang. Dalam medan perang, orang nampak dia orang baik. Pasal dia punya berani duk lawan dengan orang ni, dia berani. Dengan berani dia tu, semua orang kata dia ni satu orang yang tak takut mati untuk Islam. Bagus dia ni, bagus. Tiba-tiba Nabi kata apa?
Nabi kata siapa yang nak tengok salah seorang ahli neraka falyanzur ila hadha, tengok dia ni. Terkejut satu hamba Allah ni bila dia dengar Nabi kata macam tu, siapa nak tengok bakal ahli neraka dia ni. Ada satu hamba Allah dengar, dia ikut kawan ni dalam duk perang tu, dia ikut. Hadis Bukhari tu sebut apa tuan-tuan? Akhirnya kawan hak duk perang semangat tadi, pada pandangan orang dia bagus, dia baik, dia terluka dalam perang tu, hatta jurih, sehingga dia terluka, dia tak tahan dengan luka dia tu, fasta'jalal maut, dia nak mati cepat, dia bunuh diri dia sendiri. Dia ambil pedang, dia tikam. Apa yang ada dalam hati dia kita tak tahu, Allah tahu. Boleh jadi kalau Nabi tak sebut lagu tu tuan-tuan, lepas habis perang orang kata apa? Asyahid. Masya Allah, asyahid fi sabilillah. Dia ni tadi kita tengok berani sangat lawan ni. Loh, syahid dah dia. Allah pilih dia, Masya Allah, betuhnya dia. Kan? Macam kita lah tuan-tuan. Hak ni Nabi kata apa? Orang yang la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yaran nas. Satu orang yang buat amalan ahli syurga pada pandangan mata orang, wa innahu min ahli nar, sedang dia ahli neraka. Wal'iyazubillah. Ada orang yang buat amalan ahli neraka pada pandangan mata manusia, wa innahu min ahli nar. Sikit hari lagi hati dia terbuka untuk Islam, dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia dan buat sikit amalan dalam Islam, Allah berkenan amalan dia buat, dia mati, dia masuk syurga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak buat kesimpulan. Hadis kita baca, tajuk besar kita nak Tuhan terima amalan kita. Di samping kita bawa kisah para sahabat, orang-orang dulu-dulu yang Tuhan terima mereka, Tuhan terima. Ada sahabat yang perjuangan dia panjang dengan Islam, Tuhan terima. Ada sahabat yang duduk dengan Islam sat saja, syahid, Tuhan terima. Ada sahabat buta mata dia, tak sangka dia akan mati syahid di medan jihad. Pasal orang buta mana keluar perang, Allah terima. Allah terima ikhlas dia tu, syahid Abdullah bin Umi Maktum. Ada orang, ada di kalangan para sahabat Nabi, Allah berkenan dengan dermawan dia, dengan derma dia tu, orang yang suka bagi kat orang tu. Abdul Rahman bin Auf, berkat doa Nabi dekat dia, dia muhajirin, tapi dia duduk di Madinah, dia bina kekayaan di Madinah. Kekayaan dia tu sebahagian besar untuk Islam. Abdul Rahman bin Auf satu-satunya sahabat yang boleh divide setengah harta dia di peringkat awal, setengah, 2,000 dinar untuk Islam. Oh tuan-tuan, 2,000 dinar bukan kecil tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kan nak sencet 200,000 kat masjid, walaupun kita orang kaya? 2,000 jadi kan, 2,000 pun banyak. Tanya masjid nak pakai apa ni, kita nak saling kapek apa semua ni, nak pakai belanja banyak mana, lebih kurang dalam 40,000 apa semua. Saya bagi aduk, saya bagi 10,000 sign. Tu kira kaya tu, dalam bank tu ada 5 juta. Abdul Rahman bin Auf, kalau dengan sifar formula infak dia divide setengah. Waktu dia mula-mula berniaga di Madinah, dia ada 4,000 dinar, dia boleh bagi 2,000 dinar untuk Islam. Itu pun dia minta izin dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, setengah lagi harta aku ni aku nak rolling modal, kalau tidak tak boleh berniaga. Nabi kata, Allah berkat rezeki kamu wahai Abdul Rahman. Berkat sungguh tuan-tuan. Meninggal sebagai satu orang korporat yang sangat kaya di Madinah, Allah redha dengan harta. Ada sahabat Nabi, Allah redha dengan ilmu yang ada kat mereka. Jadi tuan-tuan, kita nak kena pulun hak ni di akhir-akhir Ramadan ni, teruskan dengan ibadat kita. Jangan pemati amal ibadat kita dengan masuknya satu Syawal. Hak tu saya nak pesan. Jangan full stop di situ. Berhenti kita dengan ibadat dalam Ramadan, tak buat dah dalam bulan lepas tu, itu petanda Allah tak berkenan kat kita. Pasal apa? Pasal kita jumpa dia bulan puasa aja. Kita rajin sujud dekat dia bulan puasa, kita rajin sedekah dekat dia bulan puasa, kita rajin bagi fisabilillah bulan puasa, tapi bulan lain Allah tak berkenan, maka Allah tak gerak hati kita untuk buat.
Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhir sekali tuan-tuan, kita nak ambil sikit kisah-kisah ulama inspirasi dekat kita. Kita mungkin tak boleh sehebat Imam Bukhari dalam semayang dia. Imam Al-Bukhari disebut oleh Al-Farabari. Dia kata, Imam Bukhari sebut kat aku, tiap-tiap kali aku nak tulis hadis, aku akan mandi, berwuduk, wasallaitu raka'atain, dan aku semayang 2 rakaat. Tiap-tiap kali satu hadis nak buah dalam Sahih Bukhari, satu hadis nak buah dalam Sahih Bukhari. Tuan-tuan, orang buka Sahih Bukhari ada lebih kurang 7,563 hadis. Imam Bukhari kata kepada Al-Farbari, ma wada'tu fi kitabis sahih, aku tak akan ambil satu hadis yang sahih, yang aku yakin dah hadis tu sahih, nak buh dalam kitab aku Sahih Bukhari, illa ghtasaltu, melainkan aku akan mandi, ambil ayat semayang, wa sallaitu raka'atain, dan semayang 2 rakaat, kemudian baru aku bubuh satu hadis. Agak-agak tuan-tuan, untuk tulis hadis sahaja berapa ribu rakaat Imam Bukhari semayang? 15,126 rakaat. Kita 8. Saya kita buat tahajud sikit, tak apa, buat. Kita memang tak boleh nak sampai ke tahap orang-orang wali-wali Allah. Allah ni Allah berkat kat mereka. Sepanjang hidup untuk tulis hadis saja dok ada 15,000 rakaat, dah hak lain lagi. Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki, diceritakan tuan-tuan di dalam kitab Imam mazhab Maliki semayang berapa tuan? Kata Abu Mus'ab dan Ahmad bin Ismail, Imam Malik bin Anas selama 60 tahun puasa dia, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan Imam Malik selama 60 tahun akan semayang tiap-tiap hari 800 raka'ah, 800 rakaat. Kita tak boleh sembang tajuk tu pasal apa? Kita boleh ambil inspirasi je. Allah berkat masa ulama sehingga mereka boleh buat banyak benda dalam satu masa. Boleh tulis kitab, boleh khatam Quran, boleh semayang sampai beratus-ratus rakaat, boleh. Ni bukan main duk sembang kosong. Dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, dalam cerita Imam Bukhari duk ada dalam kitab Tabaqat Al-Hufaz, Siyar min A'lamin Nubala, cerita Tahzibul Asma, banyak kitab sebut cerita ni. Okey, jadi kita nak ambil iktibar apa tuan-tuan? Doa pada Allah, Allah bagi kekuatan ibadat kat kita. Yang kedua, ya Allah, jangan matikan semangat ibadat aku untuk bulan Ramadan saja. Minta Tuhan sambungkan lagi semangat kita dalam bulan yang lain. Yang ketiga tuan-tuan, cek tanda yang saya sebut tadi, tanda Allah terima ibadat kita ni, hati kita bersih dah, kita duk rajin buat ibadat dah, kalau mana kita ni. Dah, mudah-mudahan bulan Ramadan kita pada tahun ni bulan yang terbaik untuk kita menggandakan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.